Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa hari ini 22 hari bulan Julai 2022, hari Jumaat. Syukur Alhamdulillah pada semua, dan saya doakan keadaan cuaca di semua tempat okey. Di KL hujan renyai-renyai. Kami terpaksa memilih tempat yang dekat dengan bangunan. Kalaulah hujan lebat, kita boleh lari kerana tak ada kawasan tertutup berdekatan dengan dataran. Saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang respon walaupun poster saya naikkan last minute. Kerana hari hujan, patutnya malam ni kita ada rancangan untuk menjual t-shirt ZRA Stream, tapi disebabkan hujan kita tak boleh nak turun peralatan kita di tempat yang terbuka. Jadi last minute saya tukar kepada My Story je, kerana beberapa PM, private message yang saya terima di Facebook, beberapa orang yang ada nombor saya WhatsApp. Saya fikir masa yang okey lah untuk kita kongsi tentang selalu yang tuan-tuan sebut sebagai benda yang sangat fenomenal, tentang stres, tentang depression, tentang anxiety, tentang panic attack, apa yang disebut sebagai perkataan-perkataan popular lah lately ni. Sebahagian mengalaminya sebagai tulen, sebahagian menumpang dan menjadi attention seeker kerana anxiety ataupun panic attack atau depress sudah mula diterima orang. Jadi ramailah juga orang yang cuba meraih simpati atau menjadi attention seeker dengan menjadikan diri mereka sebagai subjek tentang stres, depress dan juga anxiety ni. Saya ucap ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang prihatin berkongsi dengan kawan-kawan. Saya tak selalulah kongsi benda ni, tapi saya rasa ada video saya dalam YouTube dulu, barangkali saya pernah bercerita mengenai sedikit tentang perkara ni, dan saya pernah buka kelas pun online dengan 20 ke 30 orang dulu, Zoom, ketika PKP masih lagi menjadi tekanan besar kepada orang ramai. Jadi waktu tu ramai orang yang mengalami stres, depres. Sebahagian daripada mereka yang ada nombor saya waktu tu berkongsi pengalaman berada dalam kecenderungan bunuh diri. Dan waktu saya buat Zoom discussion, banyak kes-kes yang dikongsi menakutkan, hingga ke tahap ada rakan stream kita yang hampir membunuh anaknya sendiri, berada di ambang mencuba bunuh diri 2-3 kali. Jadi waktu tu saya mula sedar mengenai pentingnya perkongsian mengenai kesihatan mental, ataupun bagaimana nak menangani keadaan apabila anda berada dalam krisis stres, depress, anxiety, yang ada macam-macam lah, yang banyak pun Facebook dan banyak pun kumpulan WhatsApp yang membentuk perkongsian. Tapi saya tak faham lah, sebab saya tak pernah menyertainya dan saya tak tahu bagaimana perkongsian sesama mereka yang mengalami depresi, anxiety ni. Sebab saya memilih sejak 2002 untuk move on, walaupun doktor menyebut kata dalam rawatan awal tu saya disebut sebagai severe, agak serius, kerana stres telah menyebabkan asid laktik terperangkap dalam tubuh saya, sejenis asid yang dihasilkan ketika anda stres. Dan asid ini telah mencetuskan pendarahan kepada kolon, kerana dia makan dinding perut. Dia menyebabkan saya mengalami pendarahan daripada saluran buang air besar. Dan oleh kerana pendarahan terlampau banyak, saya hilang banyak darah. Yang selalunya saya fikir darah tu hanya hilang ketika saya buang najis, tapi sebenarnya dia terus keluar je. Dan menyebabkan saya memilih langkah untuk pergi ke hospital dan ditahan dan dirawat. Pakar menyebut hanya sebagai pendarahan kolon, lebih deep. Pakar psikiatrik mengatakan berpunca daripada stres.
exhausted. Tapi saya kena move on tuan. Pada waktu yang saya ingat bila saya bercakap ni, tak semua orang akan pakai kasut yang sama, kerana kerana penyakit ni dia bukan simptom spesifik, one shoes fix all ataupun one size fix all, kerana ada orang akan mengalami kaedah berbeza mengikut persekitaran dan juga mengikut kendiri dia, kebolehan dia mengendalikan diri. Jadi itu saya sebut, saya share, jangan anggap kata saya advice, jangan anggap apa saya kongsi, kemudian saudara menggunakan naratif saya untuk merujuk pada diri saudara ataupun merujuk pada persekitaran, sama ada saudara mara yang mengalaminya. Sebab isu kesihatan mental adalah isu yang serius, isu yang ramai orang apabila hadapi, dia mudah dimangsakan, kerana salah satu adalah sindrom DNA ataupun tipa induk, ataupun dipanggil sebagai corak berfikir orang Melayu. Kerana kita berada dalam lingkungan di mana kita menganggap bahawa dikasihani dan juga mengharapkan simpati orang dari sekeliling adalah sebahagian daripada kaedah berfikir orang Melayu. Ini adalah satu lagi ancaman yang besar, kerana apabila penyakit ini menyerang anda, dia menjadi lebih susah, kerana model ataupun teknik berfikir kita adalah kita menerima aspek victimize, iaitu seseorang boleh dianggap mangsa kepada keadaan. Jadi ini akan melemahkan teknik kita berfikir, kerana secara asasnya corak pemikiran orang Melayu menerima hakikat konsep dimangsakan oleh keadaan. Pada waktu saya mula didiagnose, saya hanya menganggap pakar sebagai kawan. Saya tidak menganggap dia akan menentukan segalanya. Tapi saya tidak mengabaikan pandangan pakar. Saya ada 5 pakar yang disenaraikan sebagai terbaik di Malaysia dalam kesihatan mental. Dan saya berurusan dengan 3 daripada mereka. Dan berbelas-belas doktor yang lain yang saya berurusan. Dan saya suka sesi bertemu dengan pakar. Bukan kerana saya obses kepada diri saya, tapi saya obses kepada pengetahuan mereka. Kerana sesuai dengan sifat semula jadi saya yang sangat obses kepada benda-benda yang sangat dinamik. Jadi saya mengadakan pertemuan banyak dengan doktor dengan menganggap itu adalah kelas. Adalah sesi yang di mana saya akan mendapat banyak pengetahuan. Saya fikir 25% daripada sesi tersebut doktor bagi saya kaunseling. Dan sebahagian daripada pakar yang merawat saya menganggap bahawa pattern saya berfikir membantu mereka untuk mendiagnose pesakit yang lain. Jadi tak heran apabila saya ke SUKM, setiap kali sesi saya itu akan ada beberapa pakar pelatih akan masuk untuk sama-sama berkongsi, dan saya menggambarkan kepada mereka bagaimana struktur otak, struktur perasaan, jenis serangan, punca serangan, cara mengendalikannya, dan apakah akibatnya akan membuatkan kita menjadi lebih panik. Kerana saya berkongsi cara saya menguruskan stres, depres, panic attack, akhirnya saya menganggap kata sesi bersama dengan doktor pakar adalah satu tempat di mana saya tidak boleh menikmatinya di tempat yang lain. Berarti kalau saya ada rakan bual ke apa, kalau saya pergi berbual dengan orang yang sama ada anxiety, dia akan menjadi curahan hati, dia tak membantu pun kita untuk move on. Saya selalu berpegang pada prinsip, setiap kali kita ada masalah, berfikirlah dengan 3 perkara, iaitu kenal pasti masalah, cari cara penyelesaian dan laksanakan. Berarti saya kenal punca masalah, iaitu pekerjaan yang terlalu terbeban dan pekerjaan itu tidak relevan dengan personaliti saya. Berarti apabila saya memilih menjadi wartawan dan kemudian menjadi wartawan penyiasatan, saya menerbitkan program-program yang menimbulkan banyak tekanan, terutama edisi siasat. Dia tak fix in dengan diri saya. Berarti secara teknik berfikir, saya suka dengan keupayaan otak kiri saya, iaitu kemauan saya kepada fakta, dorongan dan juga cara saya melihat sesuatu isu sebagai boleh diatasi. Krisis sosial, isu masyarakat, politik, rasuah, jenayah sebagai praktikal dan menjadi tanggungjawab seorang wartawan untuk menyelesaikannya. Manakala otak kanan saya pula dibesarkan oleh pemikiran kreatif, di mana saya mempunyai imajinasi, saya mempunyai daya fiction yang sangat tinggi. Jadi dia menimbulkan krisis. Bagaimana Box 25, iaitu bahagian yang akan mengendalikan watak yang prominent. Sama ada Zainal, kamu orang yang akan menjadi seorang yang factual driven dalam hidup kamu, factual driven iaitu otak kiri, atau kamu akan menjadi seorang yang dipacu oleh otak kanan kamu. Kerana pekerjaan sebagai wartawan adalah factual driven, tetapi saya menikmati hidup saya banyak dengan otak kanan, iaitu kerja seni. Tuan-tuan dan puan-puan,
secara asasnya apabila otak dilukis, jadi seorang doktor wanita yang sedang menyiapkan PhD dia bersama dengan profesor yang mengendalikan PhD, kami duduk dan cuba mengendalikan struktur otak. Bagaimana saya menguruskan dan bagaimana mereka membantu saya menguruskan apabila stres datang, trigger atau punca yang menyebabkan panic attack, dan apabila panic attack berlaku, bagaimana nak mengendalikannya. Akhirnya tuan-tuan, perlahan-lahan saya mula berfikir kata move on, jangan pull off. Berarti saya janganlah minta cuti bekerja apa semua, tapi saya memilih langkah yang praktikal. Tidak mengurangkan sebarang pun langkah saya bekerja, tetapi pada waktu yang sama saya mempraktikkan pengetahuan saya tentang struktur otak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dulu dengan apa yang menyebabkan kita kalah. Dia sama saja secara DNA, orang sehat, orang yang tak ada masalah jiwa di kalangan orang Melayu pun, apabila mereka pergi cuba mendapatkan kerja, mereka gagal menampilkan diri mereka dalam interview, ataupun mereka gagal meyakinkan panel interview, mereka akan mengatakan orang lain akan mendapat kerja kerana orang lain mempunyai kabel. Mereka mengatakan syarikat tersebut tidak mempunyai pawaian yang cukup untuk mengetahui bakat mereka. Ataupun mereka menganggap diri mereka mangsa berkelulusan memiliki degree tetapi tidak dihormati oleh syarikat-syarikat yang memilih cuba mencari pekerja. Ini adalah konsep victimize yang ada pada orang sihat. Seorang yang berada dalam perkhidmatan dia, apabila dia tidak berjaya dalam pekerjaannya, dia akan menyalahkan kononnya pegawai dia, majikan dia atau bos dia, atau orang yang menyelenggarakan kerja dia, gagal untuk mengenal pasti bakatnya. Seorang yang tak berjaya akan menggambarkan bahawa dunia yang berada di kelilingnya adalah dunia orang yang gagal. Orang yang tak berjaya ni, apabila dia ingin melindungi diri dia akan menggambarkan dia berada dalam dunia yang dikendalikan oleh orang-orang yang gagal. Seorang pekerja apabila tidak berjaya akan menyalahkan orang lain. Seorang yang berada dalam sebuah kampung, apabila dia terpulau, dia akan menganggap orang kampung itulah sebenarnya tidak memahami dirinya. Ini adalah konsep pemikiran yang berlaku juga kepada orang Melayu yang sihat. Jadi bukanlah aneh kalau dia menjadi bertambah buruk terhadap kesihatan mental, kerana struktur berfikir pada asasnya pun adalah struktur berfikir yang didorong oleh victimize ataupun play victim, di mana orang merasa bahawa nilai berfikir sebagai seseorang yang dimangsakan akan menyebabkan dia mendapat simpati. Dan orang selalu berfikir simpati boleh menyelesaikan masalah. Bukan saja di kalangan orang yang mengalami stres, depression, simpati tidak akan berfungsi. Sama juga tuan-tuan, bagi orang yang berada dalam perlumbaan pekerjaan, orang yang berada dalam perlumbaan untuk memajukan diri, orang yang berada dalam perlumbaan dengan diri sendiri untuk mencapai antara sasaran dan keupayaan, kita juga akan mengalami perkara yang sama. Cuma dia menjadi bertambah buruk apabila DNA yang suka menggambarkan diri sebagai mangsa keadaan kena pada ketika anda diserang persekitaran yang ada kemungkinan anda stres. Iaitu kita bekerja dalam keadaan sekarang, saya ambil kata yang ramai itu adalah dalam keadaan sekarang apabila produktiviti tidak begitu berkesan, daya beli menjadi begitu lemah, ataupun anda bekerja dalam sebuah institusi yang lebih besar, sasaran menjadi tidak jelas, pekerja tidak mampu untuk menggerakkan pekerjaan mereka kerana mereka yang berada dalam pengurusan yang tertinggi pun tak boleh mengendalikan perjalanan sesebuah agensi, kementerian, syarikat atau apa pun, dia mencetuskan krisis. Selalunya dalam krisis ni, semua orang akan saling menyalahkan satu sama lain. Sama juga dalam krisis kesihatan mental. Sama ada orang yang berada di sekeliling mereka yang dilanda stres, depres. Anxiety ni dia dipersalahkan kerana dia anggap sebagai seorang yang tak boleh mengendalikan kehidupannya. Ataupun mangsa, orang yang mengalami masalah stres akan menyalahkan orang yang dikelilingnya. Teknik berfikir positif negatif ni daripada awal pun dah salah. Interaksi dengan persekitaran adalah salah. Sebab tu saya bagi tahu kata secara acuannya sukar di kalangan masyarakat kita kerana kesedaran persekitaran juga melemah mengenai penyakit ini. Berarti menjadi mereka yang mengalami stres, depres dan juga anxiety sukar untuk menyelesaikan diri. Berarti kalau saudara memohon simpati, kalau saudara mengharapkan saudara dikasihani, saudara telah meminta sesuatu yang tak boleh diberikan oleh persekitaran. Berarti saudara akan mengalami dua kali gangguan. Satu, saudara gagal mengendalikan masalah saudara, dan kemudian saudara menyerahkan diri saudara untuk dikasihani dan berharap orang lain akan membantu saudara. Itulah saya bagi tahu pada saudara asas awal. Teknik dulu supaya saya tak pergi to my story, saya anggap dulu pada my observation. Apa yang saya nampak dalam pergaulan saya yang luas, terutama apabila
saya berdepan dengan pada tahun 2014, 2016, saya mengenali seorang pelajar dalam bidang perubatan yang mengalami krisis ingin bunuh diri. Berarti saya terserempak dengan dia, saya tengok dia dekat ward psikiatrik. Saya jumpa dengan dia dekat klinik psikiatrik, saya nampak dia sangat murung dan kemudian dia meninggalkan. Dan saya tahu nombor dia belum dipanggil kerana dia datang kemudian dia meninggalkan. Kemudian apabila saya selesai daripada klinik, saya jalan di bandar Seri Permaisuri itu di Dwi Tasik, saya nampak dia sedang minum. Jadi saya tahu ketika dia sepatutnya bertemu dengan pakar, dia telah melarikan diri dan dia minum bersendirian. Jadi saya dekati dia, saya kata, saya nampak kamu tadi, tapi kamu enggan bertemu dengan doktor dan meninggalkan. Yang nombor kamu lebih kemudian daripada saya. Pengalaman saya dengan gadis ni, kerana dia anak, berperingkat anak dengan saya, menjadikan dia ada sparring partner dan saya ada sparring partner. Tekanan yang dia alami datang menyerangnya dalam bentuk yang berlainan. Di mana apabila dia panik, dia akan balik ke hostel dan masuk di bahagian bawah katil. Kerana katil hostel tu katil 2 tingkat, dia akan masuk di bawah katil hostel. Supaya kegelapan dan ruang yang sempit membuatkan dia berasa selamat daripada ancaman. Ini adalah kerana proses depres yang dia alami adalah kerana satu, dia datang daripada keluarga yang berkecamuk. Yang kedua, krisis kewangan untuk meneruskan pembelajaran dia. Yang ketiga, pelajaran dia dalam bidang kedoktoran memerlukan fokus yang sangat tinggi, sedangkan dia telah kehilangan begitu banyak fokus kerana gangguan ibu bapaknya. Dan dia dibesarkan pula sebagai seorang mangsa kerana cercaan dan celaan yang selalu digunakan oleh ibu bapa, menjadikan dia ada sedikit gangguan minda. Itu dia mudah trigger kepada suara yang tinggi. Jadi oleh kerana dia sentiasa ada masalah dalam pembelajarannya, pensyarahnya akan sentiasa bercakap dengan nada yang tinggi. Ini menjadikan dia trigger, seolah dia mengalami serangan kembali dalam proses dia membesar. Ketika dia saya tak sebut dera lah, ketika dia menghadapi tekanan yang sangat besar daripada ibu bapaknya bermasalah, yang menggunakan caci maki dan kata-kata kesat ketika di rumah. Trigger juga boleh berlaku se-complexity tu, se-complicated tu lah, di mana dia lari dan berbaring di bawah katil dan ada masanya seharian dia tak keluar. Berarti dia baring dia, hinggalah kawan-kawan yang bersimpati dia ada roommate dia. Jadi roommate dia hanya akan bagi mineral water je untuk dia minum. Sedikit roti, nanti tak akan keluar daripada bawah katil. Tapi alhamdulillah, kerana hubungan kami akhirnya seperti ayah dan bapa, saya fikir dia akan menyelesaikan kedoktoran dia semester ni. Saya rasa Julai ataupun Ogos ni akan selesai. Berarti kemudian dia boleh menyertai dunia perubatan sebagai MA. Apa yang saya nak share dengan saudara, kalaulah saya ambil krisis gadis ni, mana-mana period yang dia lalui, sokongan yang saya bagi pun tak banyak lah tuan-tuan. Sebab saya tak akan bagi sokongan simpati. Saya cuma beritahu kepada dia, sama ada anda bermula sekarang dan mendapat sesuatu, ataupun anda menyerah sekarang dan anda kehilangan segalanya. Saya bagi tahu dekat dia, mendapat satu iaitu kerjaya, sudah cukup baik daripada anda kalah dalam bidang pengajian anda dan anda hilang semuanya, kerjaya, harga diri, peluang melihat masa depan, moral dan sebagainya. Kerana saya kata satu-satu yang peluang yang anda ada sekarang adalah kerjaya, kerana anda sedang belajar dan anda ada kerjaya. Sama ada kerjaya itu akan menyelesaikan konflik ataupun kompleksiti yang anda alami sebagai seorang yang berada dalam tekanan hidup, itu adalah kita atasi kemudian. Saya kata belajar, menyelesaikan pelajaran anda walaupun tertekan jauh lebih baik daripada anda mengalah, kerana anda akan jatuh terus. Jadi prinsip dia, mempunyai satu impian lebih baik pada waktu anda mengalami kekacauan daripada anda melepaskan impian tersebut kerana tunduk pada kekacauan. Kerana anda lepaskan berarti anda melepaskan semuanya. Begitu juga tuan-tuan, apabila sebahagian doktor menasihatkan saya supaya meninggalkan pekerjaan. Dia kata dengan saya dah senior pada waktu tu, ada rekod pekerjaan yang baik, dan dia kata anda boleh mendapat pekerjaan yang relatif tinggi gajinya dengan relevan, dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang anda ada. Berarti pada waktu tu tuan-tuan, kerana saya seorang wartawan dan saya bagus dalam copywriter dan saya sangat mahir tentang advertising, doktor kata inilah jalan yang terbaik di mana anda boleh mendapat gaji barangkali 10 atau 20% lebih tinggi. Kerana satu waktu edisi siasat tu saya dah ada nama.
Yang kedua, pada waktu tu copywriting sedang berkembang dengan baik. Periklanan, dan saya faham tentang televisyen dan surat khabar kerana saya datang daripada latar belakang utusan, kemudian saya pergi ke Astro, saya pergi ke NTV7. Tapi saya tak akan mengalah tuan-tuan. Saya tak akan ambil langkah berundur kerana pada waktu itu bukan gaji bulan yang saya ada. Waktu itu satu-satunya yang saya ada adalah cita-cita untuk mengubah masyarakat. Kerana menjadi wartawan dan membuat edisi siasat, benda yang betul-betul menjadi beban kepada saya, adalah sesuatu yang saya ada. Kalau saya pergi tempat lain tuan-tuan, yang saya inginkan dalam hidup bukanlah kerjaya dan gaji. Tapi yang saya inginkan dalam hidup adalah passion. Berarti saya berada dalam satu keadaan di mana saya tak bergantung kepada kerja, saya bergantung pada passion. Jadi saya beritahu kepada doktor, dan doktor kata itu menjadi sangat complicated kerana anda mengalami exhausted ataupun dipanggil kelesuan ataupun punca keletihan yang menyebabkan tubuh anda tak mampu lagi menanggung beban adalah kerana tekanan pekerjaan. Berarti dia kata datang daripada fikiran. Kata doktor, carilah sesuatu yang fix dengan fikiran dan emosi anda waktu bekerja. Tapi saya pilih untuk mendengar tanpa membantah, dan saya memilih untuk memikirkannya. Tetapi hari-hari saya kata ini tak dapat menundukkan passion saya. Jadi saya terus bekerja. Tuan-tuan tahu apa yang menyebabkan beban kerja pada waktu itu menjadi besar? Pertama, saya memiliki sekumpulan tenaga kerja yang sangat kecil. Kerana syarikat tidak mampu untuk menyiarkan berita 7 hari seminggu. Kerana kos buka bilik berita pada Sabtu dan Ahad akan menyebabkan overtime, akan menyebabkan tenaga elektrik, akan menyebabkan banyak benda. Maka edisi siasat dimunculkan untuk mengurangkan kos operasi bilik berita yang sangat banyak. Oleh kerana edisi siasat hanya menggambarkan, hanya merakamkan dan membabitkan kumpulan kerja 6 ataupun 7 orang. Maka dianggap sebagai cost cutting. Tapi pada masa yang sama, selepas 2 atau 3 bulan disiarkan, program ini telah meletup kerana demand tontonan wanita urban, iaitu wanita yang tinggal dalam sektor bandar, sangat tinggi. Apabila kajian iklan dibuat, dia menunjukkan bahawa inilah program yang fix in untuk wanita tonton, dan periklanan yang paling besar pada waktu itu adalah 120 juta nilai iklan adalah produk yang dibeli oleh wanita. Jadi secara mendadak tuan-tuan, daripada program yang dibuat untuk mengurangkan kos syarikat, tetapi dia akhirnya menjadi program yang menjadi sasaran kerana dia top 5. Iaitu program 5 tontonan tertinggi dan 5 periklanan paling tinggi. Apabila datang benda ni tuan-tuan, satu, beban bekerja dengan pasukan yang kecil perlu diteruskan. Beban bekerja dengan pasukan yang kecil perlu diteruskan. Yang kedua, beban untuk mengekalkan reputasi program supaya wanita kekal menontonnya sebagai program yang mempunyai rating yang tinggi. Kerana edisi siasat adalah program yang banyak mendedahkan hal-hal jenayah, hal-hal perjudian, hal-hal yang di jalanan, yang penonton wanita yang tinggal di bandar menganggap itu bukan expose mereka. Mereka tak terdedah kepada pengetahuan tersebut. Mereka tak tahu bagaimana seorang lelaki menerima rasuah dan seorang lelaki memberi rasuah. Kerana hal-hal jenayah kebanyakan berada dalam kuantum lelaki. Ini menyebabkan akhirnya sebuah program yang sepatutnya merehatkan kita pasukan ni daripada bekerja kuat itu sekadar ada je lah, daripada bilik berita tu menanggung rugi kerana ramai sangat bekerja pada satu malam. Berarti Sabtu dan Ahad adalah waktu sengang. Tapi akhirnya dia telah mencipta pendapatan yang sangat tinggi. Beban pasukan yang kecil, harapan terhadap periklanan, dan kemudian muncul pada bulan yang keempat atau bulan ketiga dan bulan keempat, iaitu konflik politik. Apabila disiasat menjalankan terlampau banyak pendedahan, dia menjalankan begitu banyak laporan-laporan yang tidak menyenangkan orang politik dan tidak menyenangkan pihak berkuasa. Saya bekerja dalam keadaan berani tetapi akhirnya terbeban. Berarti, katalah minggu ni saya buat pendedahan mengenai curi pasir dalam negeri Selangor. Berarti pada story dah jalan tuan-tuan, saya nak tunggu siaran dia tu, jantung saya akan berdegup berhari-hari. Kalau story tu siap Selasa dan Rabu, saya dah mula fikir dia Khamis Jumaat, sebab dia siar Sabtu dan Ahad, tekanan dia. Kerana apabila disiarkan, saya tahu satu, kerajaan negeri Selangor akan mula menelefon NTV7 dan kemudian memberi ugutan. Sama ada dalam ugutan untuk menghentikan iklan yang datang daripada anak syarikat ataupun kerajaan negeri, atau menghentikan sebarang bentuk kerjasama yang NTV7 bergantung kepada mereka. Tapi pada waktu yang sama, rating akan melambung tinggi, dan kajian SNSN akan menunjukkan bahawa lebih ramai wanita urban masuk. Berarti kalau tuan-tuan tengok edisi siasat sampai akhirnya 18 minit je siaran, kerana 12 minit dibeli oleh iklan sabun dan juga iklan shampoo wanita yang tak pernah berlaku pada mana-mana program. Ini menjadikan beban yang saya tanggung. Satu, saya katakan ada masa saya memandu balik ke rumah,
tak jumpa rumah. Kerana pada hari Khamis tu, saya dah tahu dah kalau Sesia ni ancaman kepada syarikat, kemungkinan syarikat akan kehilangan sokongan kerajaan negeri. CEO saya akan ditekan oleh pemilik syarikat kerana pemilik syarikat telah menerima panggilan telefon daripada ahli politik dengan menyampaikan beberapa kata-kata politik yang mungkin menakutkan. Kemudian CEO akan telefon saya. Dalam pada waktu tu, saya dan CEO saya mempunyai hubungan yang sangat unik, di mana dia tahu kemahuan saya sebagai seorang wartawan, dan waktu yang sama dia tahu beban yang perlu oleh syarikat tanggung. Jadi dalam waktu yang sama, walaupun dia membenarkan saya menyiarkan sesuatu perkara, tapi dalam waktu yang sama dia juga akan tertekan apabila perkara yang saya dedahkan menimbulkan tekanan politik dan juga tekanan ugutan yang sangat banyak. Ini menjadikan kehidupan pada waktu itu semakin kucak-kacir. Berarti secara emosinya, setelah siaran habis, saya tunggu dia telefon. Sepanjang siaran, tuan-tuan, saya akan pegang telefonnya. Waktu tu belum ada WhatsApp dan mesej. Berarti saya tahu kata CEO juga, saya juga akan menunggu depan telefon. Sama ada apa gangguan yang akan datang. Keadaan seperti ini diburukkan lagi pula. Saya terpaksa menanggungnya seorang sebagai penerbit kerana saya tak mahu menyusahkan pasokan saya. Kerana saya leader. Berarti segala bentuk apa pun, saya adalah absorbernya. Kalau datang tekanan daripada depan, saya adalah bumper. Saya membiarkan semua pasokan saya, wartawan saya, pasokan penerbit untuk memfokuskan pada pekerjaan. Supaya saya yang fokus untuk beban. Tapi pada waktu yang sama, saya juga akan memilih isu untuk dilaporkan. Tuan-tuan dan perempuan, sama seperti mana orang lain lalu. Sebab itulah saya tak pernah menganggap apabila saya didiagnose sebagai stres kerana pekerjaan. Saya tak pernah anggap, saya kata apa yang saya alami hanyalah untuk memastikan nilai periklanan 400 ke 600 ribu ringgit sebulan kekal dan dia mampu menyara syarikat tempat saya bekerja ketika kegawatan ekonomi menyebabkan gaji lambat dibayar. Saya mempunyai perasaan terhadap tempat kerja. Tadi ramai orang tanya bagaimana saya memajukan kerja. Saya tak pernah bekerja, tuan-tuan. Saya selalu menganggap syarikat adalah milik keluarga saya. Saya sentiasa menganggap bos saya adalah bapa saya. Menjadikan saya akan bekerja bermati-matian. Walaupun gaji ni, tuan-tuan, bukan seorang penerbit kanan yang berpangkat pengurus untuk fikir pada zaman tu. Tapi saya akan berasa sedih. Kerana saya tahu kata edisi siasat mampu meraih 400 ke 600 ribu ringgit sebulan dan dia akan membantu untuk melerai dan menyelesaikan masalah gaji. Jadi tuan-tuan bekerja dengan konten, saudara bekerja dengan tekanan politik, saudara bekerja pula dengan ambisi, iaitu Zainal, kalau kamu perlu mampu melakukannya dan beratus-ratus orang akan mendapat manfaat daripada pekerjaan ini, mengapa perlu melangkah keluar? Berarti saya tak lepaskanlah program tu dan saya tak tunduk kepada tekanan politik. Tapi akhirnya bebannya masuk ke dalam perasaan. Stres, tak lalu makan, tuan-tuan. Fokus bekerja, saya tidur mimpi kerja. Masalah yang paling besar yang saya alami pada waktu itu, saya mengalami mimpi realistik. Berarti saya fikirkan besok nak cakap apa kepada siapa. Sebenarnya dia berlaku dalam tidur. Bila saya tidur, saya rasa saya telah conduct satu meeting. Dan dalam meeting saya telah bercakap ini, saya bercakap ini, saya bercakap ini. Jadi besok petang ataupun besok tengah hari, saya akan panggil dan bertanya kepada pasukan saya. Story ni dah buat, editing ni dah masuk. Semua orang akan terpinga-pinga dalam mesyuarat. Kerana perkara tersebut tak pernah berlaku. Dan lama-lama, tuan-tuan, apabila saya didiagnose oleh doktor, barulah perasan bahawa ada satu vacuum dalam otak kiri saya yang menghantar maklumat pada otak kanan saya. Dan otak kiri ni kan fakta. Saya tunjuk detail ni, otak kiri dia proses maklumat. Maklumat itu datang daripada passion saya. Berarti saya kata kalau minggu ni saya buat story ni, untuk segmen yang kedua, penonton wanita akan masuk dengan jumlah yang lebih tinggi. Berarti iklan yang datang selepas commercial break segmen yang kedua akan meningkatkan lagi pendapatan TV7. Saya fikir macam tu. Dan dia datang ke otak yang sebelah kanan. Di mana semua kajian analisis yang berlaku tu, bila saya tidur, benda tu telah mencipta satu ruang bilik mesyuarat. Di mana semua orang ada, saya membentangkannya. Akhirnya dia berlaku realiti di dalam tidur. Bukan mimpi. Dia adalah realiti di dalam tidur. Yang saya besoknya atau lusanya saya berkomunikasi dengan orang, orang akan merasa terperanjat kerana pada mereka benda tu belum berlaku. Akhirnya nasib baik tuan-tuan, bila saya pergi kepada doktor, saya seorang yang suka bertutur terang. Dengan tuan-tuan pun saya boleh bertutur terang. Bila saya bertutur terang dengan doktor, kita sedang mencari bagaimana ruang vacuum itu tercipta. Dia menjadi mudah dikesan kerana dua orang daripada, sebenarnya sebab saya sangat garang. Dalam banyakkan mesyuarat, pasukan saya tak akan menentang saya.
Walaupun perkara tu tak betul, perkara tu mereka rasa tak berlaku lagi, mereka tak akan menentang kerana mereka faham beban yang saya tanggung. Kerana selalu saya cakap kepada mereka, kita bekerja, tak mengisi perut kita. Seperti mana keluarga kita akan merasa terjejas kerana kita tak dapat gaji. Begitulah 400 lebih kawan-kawan yang ada. Dan saya kata oleh kerana sistem gaji tidak dibayar mengikut program, dia dibayar oleh mengikut syarikat. Maka inilah peluang untuk kita membantu syarikat. Dan kita satu-satunya production yang mempunyai kuasa untuk membawa cash. Kerana pada waktu itu program-program lain agak statik. Cashnya boleh dirangka. Cuma cash untuk program yang sangat mobilize macam TV7, dia boleh menambah pendapatan iklan berdasarkan rating dia yang dibaca secara mingguan. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni jadi panjang. Cuma dia berhenti pada tahun 2014. Berarti daripada 2003, 2004 tu, 2002 saya diagnose, 2003 dia dah mula berlaku, 2014 dia baru berhenti. Di mana banyak perkara-perkara real telah berlaku dan dicantumkan oleh otak kiri yang membawa fakta dan otak kanan yang menjadi ruang membina fakta. Menyebabkan setiap kali saya nak chair mesyuarat waktu saya dah di TV Al-Hijrah, saya akan tanya dulu pada pasukan dia, ada tak pernah saya cakap tentang perkara ni? 90% lah mereka kata tak. Bererti begitu kuatnya konsep real berlaku dalam otak kanan saya, kerana kebetulan saya mempunyai kedua-dua otak yang sama kuat, iaitu kiri saya boleh berfikir tentang fakta dan kanan saya mempunyai keupayaan untuk mencipta fakta. Bagaimana fakta yang sangat subjektif saya boleh objektif. Jadi oleh kerana tersebut, bila kita tidur, ruang sedar kita tertutup, berlaku komunikasi di antara dua otak ni yang membina satu realiti yang saya kata berlaku sebagai realiti tidur. Dia bukan mimpi. Saya jumpa orang dan saya kata dalam meeting tersebut anda telah menjawab ini. Dan kadang-kadang oleh kerana saya kenal semua watak-watak yang bekerja dengan saya secara detail, mereka sangat terperanjat. Kerana mereka kata kalau saya chair meeting pun, inilah yang mereka akan jawab. Dia telah mencipta satu lagi déjà vu. Sebab tu bila saya chair meeting, seorang yang tidak menjawab dalam meeting tersebut, saya akan kata, Lin, sebenarnya kamu tak setuju kan? Saya tahu kamu akan lihat benda ni akan menyebabkan kita keluar kos yang banyak dalam keadaan bulanan, tetapi belum tentu kita boleh mengutip untung pada bulan depan. Dia berasa sangat terkejut. Dan sejak tu orang menganggap saya boleh membaca fikiran mereka. Jadi setiap kali meeting, apabila saya melihat kepada mereka, mereka akan tunduk ke bawah kerana mereka takut saya membaca fikiran mereka. Tapi benda ni berlaku bukan mistik, bukan magik tuan-tuan. Kerana saya mengenal setiap teknik berfikir orang yang bekerja dengan saya. Saya memahami mereka, saya mempunyai hubungan rapat dengan mereka. Jadi dia telah mencipta satu ruang dalam fikiran saya. Bila saya mengarah dalam tidur, saya dah tahu dah apa yang mereka akan reply. Jadi bila datang dalam kehidupan yang real, mereka merasa sangat terperanjat kerana kalaulah dia seorang temenung, saya akan beritahu. Saya tahu kalau saya jalankan program ni, anda terpaksa ambil klien yang ada sekarang untuk beli iklan ni 2 kali ganda. Berarti anda kena pergi jumpa balik klien anda yang anda tahu kewangannya tak begitu bagus. Anda terpaksa influence dia dengan mengatakan daya tonton akan tinggi dan kemudian anda akan mendapat lebih. Jadi, begini hidup dia tuan-tuan. Otak manusia sangat complicated tapi dia boleh diuruskan. Maka setiap kali itu bila nak mulakan meeting, saya akan beritahu. Kalaulah ada bahagian yang saya chair dalam mesyuarat ni belum lagi saya pernah bentangkan, tolong bagi tahu, bang, itu belum berlaku. Abang tak cakap benda tu sebelum ni. Jadi itu yang menjadikan dia memang dah tak boleh nak ubat tuan-tuan. Kerana rangkaian otak itu bukanlah berlaku ketika saya stres bekerja. Dia telah pun berlaku ketika kita proses kita membesar. Jadi bila berlaku benda-benda macam ni tuan-tuan, dia menyebabkan satu ada pro dia. Saya menganggap kata satu saya telah bersedia untuk menghadapi masalah kerana banyak percantuman dan penyelesaian belakang boleh berlaku ketika saya tidur. Tapi dia menyebabkan tubuh kurang rehat. Kerana apabila saya tidur, saya rasa saya tidur, tetapi otak saya bekerja, dia menyebabkan ketegangan urat ni semua berlaku. Berarti apabila saya jaga, saya letih. Seperti saya bekerja di dalam tidur. Kerana setiap kali kita berfikir, kita rasa kita chair meeting, kita rasa kita bercakap dengan meeting, dia membakar gula dalam badan, dia membakar karbohidrat dalam badan. Dan saya akan mengalami masalah di mana apabila saya jaga daripada tidur, saya tak boleh menggerakkan apa-apa pun. Kerana seluruh tubuh saya telah kehilangan gula. Kerana gula itu dibakar oleh otak yang agresif ketika saya sedang chair meeting, saya sedang melakukan kerja, saya rasa seperti saya sedang membentangkan idea. Bila kita diagnose, kita mempunyai otak yang sangat agresif, maka saya dah kenal pasti satu bahagian yang sangat agresif. Apa yang saya buat? Nasib saya bagus tuan-tuan. Kerana dia diimbangi kedudukan otak kanan yang sangat
maya tu, yang sangat fictionized, yang boleh memberi visual yang sangat luar biasa kepada apa sahaja yang dipikirkan oleh otak kiri. Tak boleh saya rehatkan dengan ubat. Saya tak percaya ambil ubat untuk menidurkan otak sebelah kanan. Maka saya bagi otak kanan bekerja sebelum saya tidur dengan memenuhi keinginan dia. Nasib baiklah tuan-tuan, kerana saya minat membaca. Saya sangat suka kepada romansa. Berarti sama ada muzik romansa, menonton drama Korea, menonton filem Korea, menonton filem-filem cinta Indonesia, menonton filem-filem terbaik yang saya dah tahu filem tersebut boleh menjadi terapi pada saya. Dia akan berlaku pada sebelum tidur. Jadi bila saya, katalah sebagai contoh sekarang, kalau gangguan itu datang, stres itu datang, katalah saya repeat saya repeat drama berseri. Episod yang paling saya suka adalah episod 8, iaitu Legend from the Blue Sea. Siapa yang tahu dah drama Korea ni, The Legend from the Blue Sea. Saya akan menonton episod 8 dengan akhirnya, oleh kerana episod tersebut saya dah tahu, dan episod tersebut dulu saya kena tonton habis sejam. Tapi sekarang dalam 20 minit saya dah bosan, kerana saya dah tahu dah apa yang berlaku kepada watak dia, kepada ikan duyung, dan apa yang berlaku kepada lelaki yang boleh membaca sejarah masa lampau. Saya akan naik dan turun tidur. Berarti saya nak nasihatkan kepada saudara, dia tidaklah semudah hanya kita menganggap kata berfikiran positif. Berfikiran positif memerlukan teknik, iaitu teknik mengatasi. Sebab tu saya katakan, apa yang saya share dengan saudara untuk menggambarkan tak semua kasut itu sesuai untuk semua orang. Ini kasut yang saya pakai. Bagaimana saya mengendalikan otak kiri dan otak kanan. Selesai satu bab. Tapi bab itu tersebut hanya menyelesaikan komplikasi apa yang saya sebut sebagai dilema déjà vu, di mana telah terbentuk realiti yang lebih awal. Kadang-kadang 24 jam ke 48 jam sebelum berlaku, yang berkaitan dengan kerja saya, kerana saya sangat passion pada kerja saya. Tapi datang benda yang lain pula yang saya kata tadi kan. Yang kedua, apabila saya dapat merehatkan fikiran saya dengan menonton benda yang boleh menghentikan otak kanan saya. Otak kanan ni kena dibagi kerja. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan biar diri kita dikendali otak oleh apa yang dia nak fikir. Kita kena mengendalikan otak kita untuk menyuruh dia apa yang dia nak fikir. Apabila dia hyper, di mana kita orang yang berada dalam keadaan stres dan depres, di mana kerana tekanan fakta telah berlaku pada otak kiri. Fakta mengatakan kita kehilangan kerja. Fakta mengatakan kita berada dalam keluarga tak bahagia. Fakta yang mengatakan pencapaian kita sederhana. Ini yang berada dalam otak kiri, fakta. Dia mengganggu lambungan otak kanan, iaitu otak kreatif. Otak ini yang mencipta. Orang kampung tak suka, mak kita tak suka, bini kita tak suka. Kalau kita pergi minta kerja pun tak akan dapat. Kita keluar rumah dilihat sebagai orang yang gagal. Berarti apabila ada tekanan fakta yang memberitahu tuan-tuan tentang realiti diri tuan-tuan, ni fakta tuan-tuan cipta. Sebab kalau tuan-tuan boleh kendali fakta, tak apa. Tuan-tuan tak boleh kendali fakta. Di mana tuan-tuan memandang rendah pada diri sendiri, tuan-tuan. Bila tuan-tuan mengambil fakta ni, dia akan menendang naik otak kanan untuk mencipta lebih banyak ketakutan. Kerana otak kanan dia baca fakta otak kiri. Oleh kerana otak kiri yang menyuapkan fakta-fakta yang boleh membuatkan otak kanan mencipta, maka otak kanan telah mencipta. Kalau kau pergi kerja pun 2 bulan kau akan berhenti. Orang akan tahu kata kau sebenarnya cakap sikit kau dah fragile, apa sikit kau dah sentap. Tuan-tuan mencipta dengan mengatakan bahawa kegagalan yang tuan-tuan alami akan menggagalkan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan jumpa orang, pergi interview, tuan-tuan balik, jumpa kawan-kawan, tuan-tuan cuba minta tolong kawan-kawan. Kawan-kawan telah memandang saudara dengan pandangan rendah. Berarti fakta yang telah dicipta otak kiri akan mencipta otak kanan yang lebih mempunyai banyak ruang untuk membuli saudara kerana fakta yang telah salah dihantar oleh otak kanan, otak kiri. Macam saya tadi lain, kerana otak kiri saya move on. Saya tak pernah menganggap pekerjaan tu sebagai sesuatu dan habislah kau. Saya tak pernah. Saya terus fikir macam mana nak kendalikan dia. Kalau ini membabitkan politik, macam mana nak atasi dia. Apa perlu saya buat dulu? Apakah perlu saya berunding dulu sebelum saya melakukan kerja? Berarti oleh kerana otak kiri menerima masalah yang menekan saya dengan sentiasa move on, iaitu berfikir secara proaktif untuk mencari jalan keluar, dia telah mencipta otak kanan pun proaktif. Berarti berlaku keseimbangan. Dia pun bahaya juga kerana dia mengendalikan Bob 25 tak tahu mana nak ikut. Dia nak ikut otak kanan yang sangat faktual, atau dia nak ikut otak kiri yang sangat faktual, atau nak ikut otak kanan yang sangat kreatif. Tapi Bob 25 ni boleh dikendalikan dengan lebih mudah bila saya bagi tip. Tapi saya nak tunjuk dulu tip bagaimana saudara telah mencipta fakta, sama ada falasi atau realiti lah, tapi saudara yang meletakkan fakta tu. Jadi orang yang ada depres ni tuan-tuan, dia bila stres, dia depres, dia akan, kerana bila kita letih kan, sebab tu pemain bola
Bila dia main minit 70 je, kena 2-0, dia dah letih mentally. Dia pun anggap game tu dia akan kalah. Dia pun anggap benda tu memalukan berlaku di kalangan penyokong sendiri pula. Dia akan tackle orang untuk collect card. Dia tak boleh kawal. Kadang-kadang dia kena gelecek sikit pun, dan goalkeeper dah ada pun dia buat tackle untuk mencipta penalti. Kerana mental tak boleh lagi berfungsi dengan dinamik ketika anda letih. Jadi bila anda berada dalam keadaan stres, anda berada dalam keadaan depres, anda adalah orang yang letih. Berhati-hati kerana otak kiri boleh mencipta fakta palsu. Ataupun dia melepaskan fakta yang benar untuk ditonggang oleh otak kanan. Kerana otak kanan ni dia fit je. Otak kiri fit dia dekat dia satu maklumat yang boleh dia tonggang, dia akan tonggang. Jadi berhati-hati apabila saudara berfikir tentang diri anda secara faktual. Jadi bila saudara duduk dan mula berfikir kerja saudara, kewangan saudara, masa depan saudara, bolehkah saudara survive apabila mendengar syarikat tak mampu bayar gaji dan saudara mungkin diberhentikan ataupun saudara telah diberhentikan ataupun diberi separuh gaji. Ini adalah fakta yang akan saudara bentuk dengan otak kiri. Kalau saudara balik pada DNA asal saya kata tu, play victim tu, saudara akan mula kata ini syarikat yang tak pandai, CEO gaji besar, belanja besar, mereka buat percutian yang banyak pada tahun dulu-dulu. Inilah dia orang naik BMW, dia orang tukar kereta. Saudara telah menanam dalam fikiran saudara perasaan yang sangat negatif pada otak kiri. Maka akhirnya otak kanan akan mencipta lebih banyak ruang. Dia mula menggambarkan pada saudara untuk mengucapkannya. Saudara pun cakap pada orang. Maka saudara menjadi seorang yang penutur perkara buruk di pejabat. Dia melatih juga saudara untuk menggambarkan kepada orang lain, kita semua adalah mangsa. Jadi bila saudara jumpa dengan macam ni, saudara telah menjadi vibe yang negatif ataupun saudara pergi jumpa orang yang otak kiri dia berfikir macam saya kata tadi, maka dia menyebarkan vibe negatif. Sebab tu dalam opitoria tuan-tuan, saya kena jaga betul-betul. Bila macam saya lapar, saya suruh Ilham beli. Sebab saya tahu kalau saya bercakap sesuatu yang salah ketika live, saya akan menyebarkan vibe yang salah pada saudara. Kebertanggungjawabban tu kena sampai ke level tu. Berarti kalau saya rasa saya ada trigger. Macam tadi saya rasa saya ada trigger sikit disebabkan saya lapar, saya kata Ilham beli. Kalau trigger tu sampai buat lutut saya rasa lemah dan sedikit tangan saya bergoyang, saya akan makan. Daripada saya stream dengan membiarkan keletihan otak kiri mencipta benda-benda yang bila saya sebarkan kepada anda, dia adalah vibe yang negatif. Apa respon dia orang? Ham tadi tinggalkan kamera lama sebab kami berdua je malam ni. Dia pergi beli air untuk saya. Saya break dengan sekejap bagi tuan-tuan berehat, digest tentang kedudukan otak kanan, otak kiri dan bagaimana otak. Kalaulah saudara menjadi seorang yang sangat teruk, berarti dia bermula daripada otak kiri saudara yang telah mencipta fakta-fakta tentang diri saudara yang kemudian akan ditonggang oleh otak kanan. Kalau saudara realize kat situ, sekejap kita akan pergi bagaimana mengendalikan otak kanan, otak kiri dengan menggunakan Vibe Box 25 yang dikesan dengan warna oranye dalam scan otak. Saya minum sekejap. Tajuk-tajuk macam ni makan gula banyak tuan. Kadang-kadang saya kena rest, make fun je sebab dia menggerakkan banyak fakta dia dalam otak kiri saya. Tapi otak kanan saya kena aware. Kalau saya salah hantar fakta pada saudara, saya akan menghantar vibe negatif. Sedangkan saya sentiasa mahukan apa yang Box 25 ni telah membentuk personality saya. Bahawa kendalikan otak kanan dengan otak kirimu dengan baik hingga kamu dapat menyampaikan sesuatu yang manfaatnya. Manfaat ni susah nak diukur pula. Saya nak kena buat calculation sendiri. Kalau calculation sebelum live saya boleh buat lah. Kalau tengah live ni saya kena lagilah aware tentang calculation. Jadi Box 25 saya ni sentiasa menyala untuk memastikan fakta yang saya ambil dalam otak kiri dan saya sampaikan dalam bentuk naratif otak kanan ni tidak menjejas dengan saudara. Itu pun kita guna pakai. Apatah lagi dalam kehidupan harian. Saya rehat kejap. Bagi saya makan sikit. Tuan-tuan pun boleh rehat kejap. Ramai orang ada, Hang? Dia makan sebab dia nanti dia jadi triggered sebab lapar. Untuk kes saya senang lah. Lapar sangat pun tak boleh. Kenyang pun tak boleh. Saya kena kendalikan kenyang. Kenyang juga trigger. Kerana saya ada masalah diameter yang membaca subjek tubuh. Telah membaca dengan isyarat yang salah. Apa dia orang komen ya? Tak boleh baca. Lepak je Saya makan roti pun dalam keadaan terpaksa bercakap dengan otak kiri. Saya kata tuan-tuan boleh bersabar. Keadaan nanti kalau saya kata kesian dekat diorang tunggu, kalau diorang tinggalkan live ni, otak kiri mencipta fakta yang salah, otak kanan akan mencipta falasi. Maka dengan cepatlah pegang penonton kau. Jangan make sure diorang lari. Tapi Box 25 kata apa? Relax dan
go with the flow. Siapa yang stay, stay lah. Siapa yang pergi, pergilah. Kamu telah memulakan intro yang panjang dia dalam 40 minit dengan penuh tanggungjawab. Berarti sekiranya ada. Kalau tak ada, tak ada. Itu peranan yang Board 25 mainkan untuk mengendalikan saya dalam keadaan saya sekarang macam ni. Antara lapar, saya rasa trigger shaking dah ada, dan waktu sama saya live dengan tuan-tuan. Saya nak baca behavior tuan-tuan. Saya kena faham tabiat tuan-tuan. Dia orang respon apa? Semua respon okey ya? Kita tahu tentang teknik saya bagi ni, saudara tak kena depress pun. Saudara tahu, dia sangat berguna untuk saudara kendalikan pekerjaan saudara. Ini teknik bermain dengan otak kiri dan otak kanan ni. Bahawa otak kiri akan mencipta fakta. Kalau otak kiri bagi tahu Zainal 55 berehatlah duduk rumah, apa lagi stream. Otak kanan akan mengambil fakta tersebut dan bagi tahu rakyat Malaysia ni penuh haters, orang Melayu kau ajar macam mana pun dia tak boleh cerdik. Melayu ni kan bangsa yang bengam. Itu peranan. Sebab tu saya kata kena jaga. Tindakan berfikir yang pertama saudara kena jaga. Jadi saya selalu, tapi oleh kerana dah otak kiri saya dah terhadap negara bangsa ni dah lama dibentuk. Sebab saya bukan baru hari ni stream nak cari identiti saya. Saya menemui identiti saya sejak muda, bahawa saya orang yang ada concern terhadap bangsa saya. Saya tak sangat concern terhadap agama. Saya sangat concern terhadap negara. Saya selalu percaya menjadi manusia yang baik adalah menyampaikan perkara baik pada orang. Jadi saya adalah pemikiran yang dah prominent sebab dia telah dibina. Dan sekarang dah 55 umur saya kan. Saya membina personality saya sebagai seorang yang sangat manusiawi. Sangat ingin menjadi Melayu lah konon. Sangat maulah kalau tidak berjubah berserban. Kalau dalam bab agama Islam dan bersangkutan dengan perlembagaan, bagi nyawa pun tak apa mempertahankannya. Kerana benda tu dah ada. Dia prominent dalam otak kanan saya. Menjadikan bila saya stream ni, saya stable lah sikit. Tapi dia juga teknik berfikir yang orang tak kena stres pun boleh pakai. Kerana akhirnya, inilah yang menjadikan saudara mengalami stres harian ataupun stres yang kekal. Ataupun saudara kemudiannya tak bersedia daripada sekarang dengan teknik berfikir tersebut. Apabila saudara berada dalam keadaan stres, saudara boleh jadi depres. Kerana stres yang salah dikendalikan dan dia berlaku dalam waktu yang panjang, dia membawa depres. Sebab tu kendalikan apa yang dipanggil first impression anda. Iaitu bagaimana anda mengendalikan persekitaran. Tuan-tuan dan puan, antara otak kanan dan otak kiri dan bagaimana Board 25 berfungsi. Semua benda ni tak boleh calculate. M. Nasir kan selalu tanya matematik dia. Sebab dia dah matang. Sebab tu bila malam tu M. Nasir kata ada matematik dia. Masyhur pun ada matematik dia. Popular ada matematik dia. Kejayaan ada matematik dia. Gembira ada matematik dia. Dia bercakap bukan kosong tuan-tuan. Bukan tentang sufi. Tapi tentang bagaimana secara matangnya dia mengendalikan otak kanan dan otak kiri dia untuk mendapatkan satu dinamik dalam Board 25. Dia kendalikan dengan cara yang baik. Jadi saya nak beritahu juga pada tuan-tuan. Peranan Board 25. Board 25 dia tak akan relevan kerana sekiranya saudara tak fit otak kanan saudara. Sebab tu saudara kena tahu kegemaran saudara. Sebab tu walaupun saya orang yang seorang introvert, saya tak pandai bergaul sangat. Tapi saya dengan buku ni, berbuku betul lah. Berarti satu buku ni kalau saya pegang betul. Saya sayang betul minat saya pada buku. Muzik, filem. Dan nasib saya baik. Allah bagi pada saya adalah satu perasaan yang sangat luar biasa tentang kecintaan saya pada isteri saya. Berarti melahirkan kata-kata sayang pada isteri saya boleh meningkatkan dopamin. Boleh meningkatkan saya punya serotonin. Dan kemudian kalau isteri saya bagi tahu kepada saya, dia sangat sayangkan saya, dia cukup untuk merangsang serotonin saya. Berarti saya tahu kata trigger point saya di mana kehidupan fizikal saya, selain daripada kiblat Tuhan ni, kehidupan fizikal ni, saya punya soft point ataupun saya punya button switch ada pada isteri saya. Jadi saya sentiasa meningkatkan hubungan saya dengan isteri saya. Kerana di situ saya boleh manage pengenalan saya. Jadi tuan-tuan kena tengok sekarang ni otak kiri tak ada masalah. Otak kanan saudara untuk membolehkan bagaimana saudara bersedia dalam kehidupan harian walaupun saudara sihat. Kena 2 kali bersedia kalau saudara ada stres dan 3 kali bersedia kalau saudara ada depres. Berarti otak kanan kendalikanlah dia dengan baik di mana hal-hal yang bersangkut dengan keboleupayaan dia berfikir dan mencipta ruang-ruang yang kemudiannya tak perlu kerana difit oleh otak kiri yang salah berfikir. Tuan-tuan isi dengan escapism tu.
Sebab tu saya bagi tahu pada saudara. Eskapis ni janganlah pergi sampai ke hedonis. Saudara pergi menonton cerita-cerita menghiburkan yang lara sangat. Saya kalau eskapis pun, saya pergi kepada perkara-perkara yang di dalamnya masih ada. Lepas tu saya kata, kalau saya menonton, saya membaca Bumi Manusia, memang dia menghiburkan saya kerana cinta analis dengan Minka. Tetapi saya juga memacu kembali fakta-fakta nasionalis, bagaimana seorang lelaki yang cintakan bangsanya, yang cintakan perjuangan kemerdekaan negaranya, mau melakukan sesuatu. Itu kalau saya baca buku. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh pun, tuan-tuan imbanglah otak kanan saudara, supaya dia tidak sepenuhnya bergantung kepada apa yang difeed oleh otak kiri. Takut nanti kalau dia terlampau agresif, kalau dia terlampau agresif nanti, saudara akan mengalami masalah kerana otak kiri saudara dah shaking. Jadi otak kiri saudara bila shaking, beri perhatian kepada otak kanan, iaitu keperluan otak kanan untuk menyelesaikan falasi, kalau dia boleh mencipta falasi daripada fakta yang salah otak kiri. Kita genjaklah kejap tuan-tuan, kita kena mobile sebab hujan makin lebat. Ya, jangan risau, kita tak tamat kan. Ya. Okey. Bagi tuan-tuan yang nak lock buku, sambil-sambil itu saya bagi tahu saya adalah penjual buku profesional. Saudara boleh lock je. Admin ITBM ada dalam tu boleh lock je. Saya bagi tahu kata saya ada buku baru yang terbaik ni, yang sangat-sangat mengaspirasikan saya. Sebab dulu waktu buku ni dibualkan oleh kawan-kawan saya tak boleh nak digest sangat sebab dia ditulis dalam bahasa Inggeris yang sangat tinggi. Bolehlah baca. Tapi bila terjemahan ni baru saya sedar kata buku ni saya pernah melihatnya ketika saya bujang. Dalam version Inggerisnya. Tapi ini dia terjemahkan, iaitu John Berger, Seni Melihat. Saudara, mana yang tonton live malam ni, saya bawa buku ni. Sebab tu saya pilih tajuk, kerana buku ni akan membantu banyak, kerana dia bersangkutan dengan teknik berfikir. Iaitu perkara yang utama yang dia katakan, apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu. Bagaimana kita nak membezakan jangkauan IQ kita, supaya yang kita lihat tu tidak semestinya kita pertimbangkan jawapannya dengan apa yang kita tahu. Berarti apa yang kita tahu pula tak semestinya kita pertimbangkan dengan apa yang kita lihat. Berarti dia memberikan kita lebih idea kreatif, mengendalikan teknik berfikir. Saudara-saudara sentiasa bersifat objektif dalam berfikir, untuk tidak sentiasa menentukan apa yang berlaku kerana perkara yang dah subjektif dalam fikiran anda. Siapa nak lock je buku ni, ini yang terbaik untuk topik malam ni. Saya sambung lagi Jadi macam mana saya fit diri saya? Banyak orang tanya sebab saya mengalaminya. Doktor bagi tahun 2012 masih mengatakan saya kritikal kerana 2012 ancaman yang paling besar adalah saya masih lagi sesat jalan. Berarti nak balik rumah, tahu-tahu saya dah 10 km lepas daripada rumah. Kerana setiap kali saya mula berfikir, dia tak ada full stop. Dia akan melayang je fikiran. Berarti saya nak mengendalikan dia adalah sebelum saya start kereta, saya dah kena start manage. Bisik pada diri saya, jangan berfikir sesuatu dekat kereta ni. Dan kemudian saya kena remind, kalau saya masuk macam tu je start kereta dan saya tak buat blok, nanti saya buat kereta keluar pada pejabat, saya akan mula berfikir besok nak capai duit jualan ni, ataupun besok nak dapatkan program ni lebih baik, dan kemudiannya saya akan sesat. Berarti setiap kali saya pergi ke pintu kereta, saya kena duduk 2 minit dekat pintu kereta untuk brainstorm mind saya, supaya dalam kereta nanti fokus saya adalah apa. Untuk memandu sampai dekat rumah, saya akan tanda saya nak tengok DBP hari ni, dia punya chart, because saya lalu dekat Bulatan Edinburgh, nampak DBP. Kemudian saya kena remind, nanti saya akan tengok station Shell yang berada di sebelah kiri jalan, sama ada dia renovation dia dah siap atau tidak. Saya lalu lagi, nanti saya akan tengok siapa yang tahu Vivo kat situ Viva dekat situ, saya akan tanda untuk tengok pasar raya Viva. Lepas 2 minit saya masuk, maka saya telah menentukan apa yang otak kanan saya perlu buat ketika saya memandu, supaya saya tidak lajak daripada rumah saya tu sampai ke Cerah Nun di balik sana. Dan kemudian saya kena remind pula satu, kalau ternampak saja leisure mall, berarti saya dah terlajak. Jadi saya install siap-siap, barulah saya boleh memandu. Berarti balik pada apa saya kata tadi, bukan otak yang menentukan apa yang kita nak fikir. Dalam banyak keadaan, kita akan menentukan apa yang otak kita akan fikir. Bagi saudara yang berada dalam keadaan, saudara rasa, saudara orang hanyut lah, yang selama ini hidup dengan menyerah saja kepada perasaan, dengan mengatakan perasaan dan otak itu ada sesuatu yang subjektif. Saya objektif kan. Saya boleh mengendalikannya. Apa yang bila saya kena panic attack, saya tak boleh kendali kan. Saya akan pengsan. Tak teruk. Saya punya panic attack dia pukul dekat dada. Sampai satu tahap saya boleh bukan mengah, saya terus pengsan. Kalau boleh pakai yang doktor ajar sekarang kan, menggunakan beg kertas tu, okey lagi. Saya standby beg kertas tu McD tu ataupun KFC untuk panik. Tapi tak boleh. Dia pukul jantung saya tu hinggalah dalam tempoh 30 saat saya boleh collapse. Jadi saya sangat berhati-hati.
Untuk membolehkan saya tak sampai ke level tu tuan-tuan, saya kena trigger dulu. Macam sekarang saya dah trigger, kerana kalau terlampau excited cerita, berarti kekurangan saya dah kurang makan dan saya menggunakan banyak tenaga dengan tuan-tuan. Berarti saya akan dah bagi tahu pada otak saya, make sure bila tiap kali saya checking, jangan panik, berhenti dan ambil oksigen. Saya ambil oksigen. Saya kena remind diri saya walaupun excited mana pun, saya kena make sure kata excited yang dicipta oleh otak kiri. Kononnya saya cerita benda ni tuan-tuan semua terpana lah konon. Otak kiri kata dia orang dengar ni hilanglah kegelapan dia orang. Otak kiri cipta. Maka bila dia cipta, otak kanan akan memberi gambaran yang excitement. Tentang tuan-tuan semua sedang mendengar dengan gini dan akhirnya saya akan hanyut. Saya akan hanyut. Jadi saya kena pesan kepada diri saya, kerana topik ni adalah topik yang saya suka. Topik ni adalah topik yang saya obses. Saya kena berhati-hati. Dalam keadaan umur meningkat, sedikit letih, hujan, tadi tak sempat nak makan, saya kena make sure kata apa jadi pun oksigen adalah perkara yang pertama, kerana kalau tak kendalikan oksigen yang betul dalam diri saudara, trigger panic akan berlaku dengan lebih cepat. Setakat ni ada no komen apa-apa? Tak faham tidak tahu saya bercakap ni? Ada soalan. Selalunya kelas macam ni tak boleh ambil soalan. Saya go for it je because saya share dengan saudara. Tapi oleh kerana kita dah ada tradisi tanya soalan, saya ambil je lah. Saya tak dah, macam saya beritahu awal, dia mungkin masuk lambat kot. Dia tanya bagaimana sokongan keluarga saya terhadap saya, bagaimana persekitaran. Saya tak pernah berharap pada persekitaran pun, tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Sampai sekarang pun saya buat apa kerja pun saya stream ni, tuan-tuan, dengan harapan saya nak pergi dengar nasihat orang. Kau tengok aku stream okey tak? Saya tak akan buat macam tu. Berarti saya dipacukan dengan satu keadaan, kamu fikir sebelum kamu lakukan, dan selepas lakukan kamu fikir lagi. Saya tak akan pergi kepada orang bagi benda yang subjektif, kerana dia adalah, saya akan mungkin mendapat khidmat nasihat yang salah. Saya pergi kepada, sebab bidang yang saya stream adalah bidang yang saya fikir kata susah nak dapat kawan bagi nasihat. Saya jadi wartawan. Kerana saya yang nak mempelopori kewartawanan penyiasatan yang outstanding, yang tak lagi report tentang 5R. Saya nak dulukan di mana saya anggap jurnalism di Malaysia adalah jurnalism old school. Bila saya buka edisi siasat, saya nak minta nasihat apa? Ramai kawan-kawan wartawan yang kata pull back lah, nak buat apa kerja penat-penat, gaji kau pun banyak tu juga. Bila kawan-kawan bagi tahu pula, saya tahulah DNA Melayu. Kalau kita pergi cerita masalah, orang akan memberi penyelesaian masalah iaitu berundur ke belakang. Kalau macam gini undur je lah ke belakang. Biar CEO kau lah fikir dia dapat gaji 60,000 sebulan, Datuk Sazali fikirlah seorang-seorang. Engkau dapat gaji 11,500 nak fikir macam orang nak mati. Itu budaya dia. Jadi saya tak akan pergi mendedahkan diri saya, kerana saya tahu persitaran akan memberikan saya input yang salah. Kerana saya faham persekitaran yang saya sedang alami, iaitu ramai orang pada waktu tu akan memberi kita nasihat yang toksik. Secara DNA-nya, saya tak kata orang Melayu toksik, tapi cara berfikir kita adalah berundur ke belakang. Berarti saya tak akan pergi mendapatkan nasihat, kerana saya tahu last kali apabila kita cerita tentang masalah, orang akan kenal pasti masalah itu untuk berundur ke belakang. Sedangkan saya berpegang pada prinsip kenal pasti masalah, cari jalan penyelesaian, laksanakan. Jadi masalah saya bekerja di NTV7 adalah krisis campur tangan politik. Saya kena jumpa dengan Sazali. Bila saya jumpa dengan Datuk Seri Sazali, kami berbincang sejauh mana risiko yang... Sebab Datuk Sazali juga nak program saya kekal penonton wanita menonton, sebab duit datang daripada situ. Tapi waktu yang sama, politik boleh melakukan apa saja untuk merosakkan channel kita. Dia kena buat timbang tara. Jadi saya dah tahu dah masalah dia, pergi cakap dengan bos. Itu masalah dia. Bincang dan tengok. Dan ada kalanya, saya dan bos saya berada dalam jalan yang berbeza. Tak sama, dan saya terpaksa buat juga. Saya buat dengan kerana ini kewartawanan. Bos saya pula berpegang ini adalah kedudukan korporat. Saya buat dan saya langgar. Bila saya langgar, isu office akan jadi tegang. Bos saya akan panggil, dah saya kata banyak kali dah, jangan sentuh benda ni. Kita sedang menantikan periklanan daripada mereka 1.5 juta. 1.5 juta boleh bayar 4 bulan gaji nak. Akan berkelahi. Solution ni apa? Kelahi lah. Berkelahi. Kerana saya perlukan room dengan mengatakan apa yang saya buat betul. Hinggalah akhirnya saya sedar, Zainal, tukang buat kamu, tukang tanggung Sazali. Berarti kalau tiap kali bos kamu marah, kamu bagilah dia ruang, sebab ia mencari masalah kamu, yang menanggung masalah dia. Jadi dah masuk tahun-tahun yang kedua tu, tuan-tuan, barulah setiap kali dia marah, saya akan mendiamkan diri. Saya buang saya punya arrogance, sebab saya dah faham keadaan. Berarti bos saya marah saya tak perlu petang, saya ni wartawan, ini perjuangan, tak perlu. Kalaulah otak kiri bisik, ini prinsip, bos kau mesti kau lawan lah, kau pejuang sejati wartawan, otak kanan akan mencipta lebih banyak hasutan.
Bos bukan dia tahu apa, dia sedap lah makan gaji RM60,000, RM70,000. Dia bukan cerdik, dia bukan tahu tentang prinsip bernegara. Jadi benda ni akan merosakkan. Hinggalah sampai saya dah Bob 25, saya bagi tahu satu isyarat, bukankah kamu yang melakukannya nak? Dan kerana bos kamu lebih tinggi pada kamu, bukankah dia yang terpaksa menanggung beban dan akibat dari perbuatan kamu? Barulah saya faham. Dan saya masuk dalam meeting, tak lagi berkelahi dengan bos. Dia marah sampai menggigil tangan dia. Datuk Sazali ni kalau dia excited, passion kerja, dia boleh pegang gelas Milo dia tu. Milo dia keluar kiri kanan gelas tu. Dia punya stres. Akhirnya barulah saya rasa simpati kerana tak mungkin dalam meeting yang nak cari duit, dia pegang gelas sampai bergoyang, tuan-tuan. Tiap kali menghadapi isu edisi siasat je, dia boleh pegang gelas sampai goyang. Makanya saya hanya mendengar dan saya akan mengulang banyak kali kata maaf. Maaf sebab saya tahu soft spot dia bila saya kata Datuk saya minta maaf. Datuk saya minta maaf. Walaupun dia tahu perkara ni akan berulang lagi minggu depan, akan berulang lagi 2 minggu depan. Tapi begitulah saya beritahu pada saudara, mengendalikan otak kanan dan otak kiri, dan base kepada yang saudara tanya soalan. Saya tak pernah mengharapkan orang faham. Sebab mudahlah ambil kata Naim Nasir. Orang kata dia suka difahami, dia membagi tahu apakah kita boleh faham orang lain. Dan kalau tuan-tuan nak minta orang fahami benda yang asas pun, kadang-kadang kita minta dalam kehidupan kita lah, bergaul lah tuan-tuan. Ni realistik saya bagilah, real case lah. Dialami oleh siapa pun. 10 kawan, kita ada 9 kawan gembira, itu kawan. 10 saudara, kita ada 8 saudara yang waktu gembira. Jadi kita dah ada 20 orang. Yang kawan tinggal seorang je, kawan berduka. Saudara memang tinggal 2 daripada 8. Tapi kalau kita pergi pada kawan yang dah pun terbatas ni tuan-tuan, apa yang kawan boleh buat? Kawan yang memahami kita tak berada dalam kerjaya kita. Kalau jumpa kawan yang sekerjaya dengan kita, nasihat dia ikutlah cara dia bekerja. Duduk, buat macam mana, politik, tak payahlah, makan gaji dah, tunggu bulan-bulan, duit masuk. Apa dia sakit kepala? Jadi saya tak boleh minta nasihat siapa kerana dalam kes saya anggap dia sebagai kes yang sangat spesifik. Hanya saya yang tahu bagaimana mengendalikan diri saya. Sebab tu dalam beberapa kes yang bersangkut dengan stres, dia akan menjadi lebih rosak kerana semua orang memilih untuk be victimized. Iaitu menafikan hak diri dia untuk berfikir dan mencari jalan keluar. Tetapi dengan menyalahkan di persekitaran. Berarti itu perlawanan yang selalu berlaku. Sebab tekanan sekarang kan ada sebab orang tak boleh faham. Saudara bagi tahu kata, dah pergi interview 8 kerja. Tapi orang kata sepatut 10. Saudara kata nak dapat panggilan interview 8 pun dah 60 permohonan saudara buat. Orang tak akan faham. Mereka akan memberi kata-kata yang kemudiannya mudah otak kiri saudara bagi tahu. Ni benci ni. Dia takut aku jadi beban nak suruh aku keluar rumah. Berarti apabila saudara membaca fakta tekanan dalam otak kiri, dia tak berlaku begitu saja tau. Otak kiri akan mendapat sokongan otak kanan yang mencipta falasi. Apa yang dipanggil sebagai unsur-unsur vibe negatif yang lebih dahsyat. Kerana saudara yang fit fakta tu. Kerana otak kiri yang menyediakan ruang untuk otak kanan masuk dan manipulate. Kalau otak kiri menghantar ruang yang bagus, macam saya kata tadi sampai saya chair meeting dan saya boleh bagi tahu kata saya kadang-kadang tergelak dalam meeting sebab dalam fikiran saya telah bercakap kepada A ni. Katalah yang selalu saya boleh bacalah few Fiha, saya punya Mira, saya punya sales girl yang hebat-hebat Sebab benda tu dah berlaku dalam fikiran saya waktu tidur. Besok bila saya pergi kan, walaupun Mira tu diam, tapi dalam fikiran saya waktu saya tidur, dia telah mengatakan dia tak setuju. Saya terus cakap je, saya tahu abang tahu Mira tak setuju. Sebab benda ni akan balik kepada klien Mira. Jadi Mira kena pergi cakap dengan semua klien Mira untuk dapatkan balik duit. Dia terkejut, dia kata, macam mana? Dia bukanlah tentang kuasa mistik, bukan tentang sufi apa semua tuan-tuan. Tentang kerana saya telah tahu mereka, kerana mereka bekerja lama dengan saya. Jadi dalam mimpi pun, semua fakta dan data realiti yang saya tahu tentang mereka telah mencipta satu ruang mesyuarat yang dia adalah ruang mesyuarat yang real. Sebab saya fit daripada otak kanan saya benda yang proaktif. Jadi walaupun dia datang dalam mimpi ataupun dia datang dalam keadaan tertekan, dia datang dengan tekanan yang sangat proaktif. Walaupun malam tu saya tidur, kerana saya dah chair meeting dalam tidur ni. Jadi bila saya jaga, otot-otot saya semua tegang. Otot saya semua tegang. Itu yang kalau saudara pergi, doktor bagi saudara Zoloft tu, otot saudara tegang, dia bagi ubat kendurkan otot. Kerana bila otot tegang, trigger akan mudah berlaku. Orang dengar horn, saudara akan terkejut. Kemudian kalau saudara masuk meeting, orang salah cakap, saudara akan melenting. Kerana trigger dah ada. Jadi bagi saya tahu, nasihat saya ini juga berfungsi lah untuk orang yang bukan stres pun. Iaitu teknik berfikir hidup dalam dunia hari-hari ini. Berfikir secara proaktif, berfikir secara dynamic atau positive vibe. Jadi bila saudara besok saudara akan, kan sekarang ramai orang cakap, ini bukan lagi nasihat tentang orang stres, orang depres. Ekonomi dan juga keadaan semasa menjerumuskan semua orang dalam ketidaktentuan berfikir. Ini saya ajar saudara bahawa dalam ketidaktentuan berfikir,
Jangan membiarkan otak kiri yang memegang fakta berfikir secara salah, kemudian dia menghantar pada otak kanan yang akan mengimajinasikan kesalahan otak tu, otak kiri punya fakta. Jadi itu yang saya kata positive vibe. Saya fikir tip ni juga penting lah untuk orang yang bukan stres, orang yang nak berfikiran dinamik. Selalunya orang selalu tanya macam hujan, saya passion saya. Tadi pun kita dah tahu because anak Dr. Mia begitu akan hujan KL, dia dah tengok ramalan. Tapi saya kata okey, kita cancelkan dulu jual pakaian, tapi saya naikkan petang poster sebab passion saya kata apa lagi saya nak share dengan saudara malam ni. Dia sentiasa memberi gambaran hingga saya ada satu perasaan. Setiap kali saya stream, saya sedang membaiki diri saya untuk memenuhi cita-cita saya yang belum tercapai, iaitu melakukan sesuatu yang baik untuk negara bangsa. Dan otak kiri saya mencipta imaginasi yang tuan-tuan berada di rumah menunggu nak ambil ilmu, buku catatan, saudara semua rasa dapat sesuatu. Kerana saya telah hantar vibe positif, jadi saya baca saudara dalam parameter yang positif. Dulu waktu saya stream ni awal-awal, saya tak begitu faham. Orang komen saya melenting. Sekarang senang je, saya tengok komen, lega dia komen, tahulah. Daripada dia naik logo muka marah tu, dia komen negatif, kick and ban. Kick and ban. Smiling, keep smiling tapi ban. Keep smiling tapi ban. Sebab bila lama saya tak akan biarkan dia mencipta dinamik kerana dia dua orang je yang komen. Yang saya nak bersuluh sampai berfikir takkanlah nak menyampaikan benda yang benar, tapi kan kita tak dapat. Yalah, semahal mana pun harga, kebodohan tetap percuma. Semahal mana pun harga kepintaran, kebodohan tetap percuma. Jadi saya tak adalah rasa tu. Tapi saya ambil masa untuk berfikir. Tapi akhirnya, macam cuaca macam ni pun, saya masih lagi nak stream. Kerana dia memberikan banyak vibe positif pada saya. Dengan menganggap kata, dalam semua pekerjaan yang saya dah lalui, menjadi streamer adalah pekerjaan yang sangat-sangat baik. Ya, inilah pekerjaan yang saya rasa walaupun saya tak dapat buat dulu, tapi sekurang-kurangnya saya dapat buat sekarang, kerana saya fikir sebagai streamer ataupun editorial ataupun streaming journalism jauh lebih berkesan, lebih impact dan saya jauh lebih bebas berbanding kerja-kerja yang saya pernah buat dalam 6 syarikat yang saya kerja sebelum ni. Okey, tuan-tuan yang nak lock buku ni, ada orang lock buku tadi, tuan-tuan nak lock buku John Berger ni, saya suggest anda melihat lah. Ni antara buku yang saya recommend. Bila datang tu saya naikkan kerana saya tahu teknik berfikir adalah seni melihat. Kerana seni melihat ni, kalau saudara belajar bagaimana dia kata tadi, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, tidak semestinya apa yang kita tahu. Itu tagline dia. Dia ni adalah tahun 1972 apabila sebuah stesen televisyen menjemput 5 orang cerdik pandai yang mempunyai positive vibe dalam satu diskusi televisyen. Jadi dia orang discuss. Bila discuss, John Berger ni, Patrick Berger ex-striker Liverpool. John Berger ni, dia rasa itulah diskusi yang dia rasa sangat mapan dan luar biasa kerana dia adalah seorang pemikir dalam teknik berfikir. Maka dia preview balik perancangan televisyen yang disiarkan oleh BBC. Semua panel-panel punya statement tu, yang ada 6 panel dalam tu, dia jadikan satu tulisan, sebuah buku, supaya sesi yang ada dalam bentuk audio-visual tu kalaulah terhapus kerana BBC tak mengulang siar kan, ada buku dia untuk berkomunikasi. Jadi ini adalah sesi yang membabitkan 5 orang pakar pemikir termasuk John Berger dalam satu program Hard Talk yang diterbitkan oleh British Broadcasting, British Broadcasting, yang kemudian dibukukan. Saya saja nak saudara beli. Saya rasa berapa buku ni RM70 saya tak pasti lah. Tengok dekat IDBE tu. Dan bagi mereka yang masih lagi mencari buku orang Melayu yang ditulis oleh Franz Ferdinand, ini best seller. Saya tak boleh nak preview panjang. Saya dah preview dah malam dulu pun. Ini dulu 1000 buah dijual hanya dalam masa 7 hari. Masa pesta buku. Ini dia orang print lagi 2000 buah. Tetapi ramai yang dah dalam senarai order melalui apa. Yang dalam senarai order saya pun dah ada 70 orang dulu. Jadi saudara lock je buku ni. Bagi membolehkan. Dan ketiga, siapa nak Salahuddin, saya pun tak mau panjang. Tenaga dah habis. Sedangkan yang ini, tuan-tuan, kalau saya kisahkan 30 minit ni, saya sangat suka Amir Abdul Kadir. Tapi kita kisahkan hari lain lah. Dan siapa nak Salahuddin Ayubi, mentor saya ni. Mentor yang tak pernah saya temui, tetapi lelaki yang selalu ada di hati saya. Kalau saya pergi Syria 4 kali lah. Tempat yang saya kata paling sedap untuk apa-apa. Dia tak ada sebut itikaf sebab kubur dia di luar daripada Masjid Umayyad. Tak dapat pahala itikaf sebab dia tak duduk pun dalam kawasan masjid. Tapi saya suka sebagai kawasan yang untuk bermenung dan berfikir. Kerana ini adalah pahlawan perang yang membolehkan perang salib dalam sebutan Inggeris boleh disebut sebagai perang Sabir dalam sebutan Islam. Kerana
8 kali perang. Di bawah tangan dia ada 3 kali perang. Tahun 1873, 1877 Islam kalah. Tapi apabila dia naik jadi sultan pada 1881, dia berjaya memimpin angkatan Islam untuk mengambil balik Masjid Al-Aqsa pada 1187. Setelah Masjid Al-Aqsa diperintah selama 88 tahun oleh tentera Kristian. Kalau nak tahu tentang lelaki hebat Salahuddin Al-Ayyubi ataupun disebut oleh Barat sebagai Saladin, log buku ni. Kita dah 1 jam 10 minit. Ada soalan yang kritikal? Biasa-biasa jangan bagilah, tak apalah ya. Ilham. Soalan biasa-biasa ilham pun tersengih-sengih ya. Saya lebih suka nak tunggu kalau saudara rasa manfaat sesi. Kalau siapa tolong jawab je sebab saya Ilham akan bantu saya. Sama ada sesi ni saudara rasa manfaat, jawab manfaat. Ya. Kalau saudara kata tidak, jawab je tidak. Jangan takut, saya tak tendang, saya tak ban. Saya hanya buat eksperimen untuk melihat sama ada sesi saya manfaat. Sama ada saudara ni depress, saudara tak stres pun, otak kiri dan otak kanan dan box 25 yang membentuk personality berfikir. Saudara rasa memberi manfaat. Kalau memberi manfaat, jawab ya. Kita ada 1000 orang sekarang. 1000. Jawab ya je. Alhamdulillah. Bila bercakap tajuk-tajuk macam ni pada hari Jumaat malam lah. Ramai orang yang dah bercuti Sabtu akan mula keluar cari makan. Ramai orang jawab ya tak? Kalau jawab ya, kata ya je. Sebab saya nak eksperimen. Kalau tidak, jawab tidak. Saya tak ban tuan-tuan. Nanti saya akan preview balik, saya akan perbaiki. Supaya pada hari-hari yang seterusnya, bila saya nak bentangkan sesuatu tentang brain, saya boleh bentangkan sesuatu yang bukan marginal tentang orang stres ni, tapi tentang teknik berfikir. Supaya saudara semua yang ada, begini berfikir, macam mana saudara. Bila sekarang ni kan, lah saudara tahu kan, bila saudara terima panggilan telefon daripada kawan saudara, dia menyebarkan fikiran yang negatif. Kau esok mungkin bos jumpa kau, saudara dah tahu dah. Otak kiri tu janganlah tangkap. Ini balik-balik salah aku ni. Semua salah aku, semua aku kena tanggung. Nanti otak kanan akan kata, dia akan mencipta satu lagi ruang yang meluaskan minda saudara kepada toksit. Dengan panjanglah cerita. Awak dah bekerja kuat tapi tak dihargai. Sebab tuan-tuan akan mencipta dilusi. Dilusi yang paling sedih. Semua orang Melayu rasa dia kerja kuat. Semua orang, sampai si pemalas pun mengatakan dia malas kerana itulah dia kerja paling kuat. Jadi teknik berfikir yang salah ditambahkan lagi dengan DNA. Di mana kita punya corak diri kan ofensif mempertahan diri kita. Orang yang malas pun, kalau dia mengaku malas pun dia salahkan bos dia. Macam mana aku nak rajin? Bos tak pernah appreciate aku. Setahun naik gaji RM30 je. Bos tahun tukar kereta lain. Itu adalah teknik di mana corak berfikir pada otak kiri telah pun menghantar fakta ataupun telah menjadikan saudara seorang yang objektif tetapi salah. Dia hantar pergi ke otak kanan. Otak kanan yang dipanggil otak kreatif ni, dia mencipta lebih banyak lah bisikan-bisikan dan corak-corak berfikir yang buruk. Cuma orang dalam stres dan depres akan mengalami kekacauan yang lebih rigid oleh regimented. Saya kata kalau dia berlaku. Tapi untuk orang yang normal pun, sama je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan normal pun, tuan-tuan tak boleh menjadi seorang yang ada positive vibe, seorang yang dynamic, seorang yang proaktif. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara. Saya kalau kerja, saya sayang tempat kerja saya ni. Mati pun sanggup lah. Semua orang tahu dulu, pada waktu semula saya buka NTV7 tu, saya bekerja 6 hari. Waktu saya buka TV Al-Hijrah. Selama 3 tahun, saya bekerja 6,5 hari seminggu. Saya kerja Sabtu penuh hari saya pergi, hari Ahad saya jenguk Assalamualaikum pada waktu pagi. 6,5 hari saya tak bercuti, saya tak pergi mana. Kerana set up syarikat tu daripada kosong. Bermula dengan 3 orang. Kita set up dan kemudian start dengan sampai 300 kaki tangan. Saya tak anggap kata itu sebuah syarikat yang bayar saya gaji. Saya anggap kata nak pastikan Islam itu prominent, dia kena ada subjek. Dia mesti ada satu tempat. Dan kita telah dapat subjek itu dalam TV Al-Hijrah, jom kita lakukan. Dan saya tanam tu pada semua staff saya. Dia bukan soal gaji, dia bukan soal apa. Soal berbangsa dan beragama. Jadi saya fikir kata, kalau ramai kata ya, saya suka rasa lega lah. Sebab saya takut nanti, saya brief balik kat saudara kan. Apa yang menasib patutkan sukatan matematik? Saudara jangan pening. Dia telah berada dalam satu level di mana dia boleh diagnose otak kanan dan otak kiri dia. Dan box 25 dia bergerak dengan baik. Sebab tu lagu dia, melodi sangat simple. Kerana dia tahu Lolok akan beratkan liriknya. Sebab tu M. Nasir, bila dia keluarkan Canggung Mendonan, Saudagar Mimpi, dia keluarkan solo. Dia keluarkan semua lagu. Kenapa lagu-lagu dia, range muzik dia tak complicated seperti lagu-lagu yang dia buat Fantasia Bulan Madu untuk apa semua, tak. Sebab dia dah tahu. Dia dah buat ukuran. Bagi lagu ni, diagnose dia 25% adalah easy going. Melodi dia yang catchy. Sebab 70% nanti akan ditunggang oleh lirik Lolok yang sangat berat. Kerana sukatan-sukatan itulah dia boleh menjadikan matematik dalam kiraan muzik dia. Ini chorusnya macam ni, ini macam ni, muzik ni masuk ni sikit. Sebab dia dah boleh matematik, dia telah boleh buat perkiraan kerana otak kanan, otak kiri dia menerima fakta, otak kanan dia yang telah tahu kata lirik Lolok akan datang dengan heavy.
berarti otak kiri dia bertanggungjawab. Kerana Lolok adalah rakan kerja. Dia datang dengan lirik macam mana pun, otak kiri kata kau yang imbangi melodinya. Jangan suruh Lolok tukar muziknya kerana dia, liriknya kerana dia ada seorang keras kepala. Jadi otak tu mencipta ruang yang prominent. Jadi bila mereka bekerja sama, mereka mencipta banyak kejayaan kerana orang yang regulas, orang yang menyusun struktur tu adalah M. Nasir. Orang yang telah boleh mematematikkan semua jangkaan yang subjektif dalam bentuk objektif. Macam mana dia boleh buat adalah kerana otak kirinya akan menghantar isyarat yang pertama yang betul untuk dikendalikan oleh otak kanan, iaitu otak kreatif. Otak kiri adalah otak fakta, otak kanan adalah otak kreatif. Itu yang kadang-kadang saudara kan fikir, esok ni kalau pergi malas nak kerja, ini superior aku mesti masuk lambat. Bos bukan dia peduli pun laporan. Bila itu yang datanglah bisikan-bisikan. Syarikat kau kan dah teruk, kau pun kerja rajin sangat. Jadi otak kanan lah yang kemudian kata skizofrenia tu. Bisikan-bisikan buruk tu. Bisikan tu menjadi kuat kerana otak kiri telah memberi interpretasi dan penghantaran syarat yang salah. Isyarat yang salah pada otak kanan. Okey? Kita jumpa lagi. My story sampai duduk tepi hujan. Betul-betul jadi streamer ni kalau tak enjoy. Tak tahu lah. Tunjuk hujan sikit, Ham. Belanja dia hujan kejap sementara ayah nak minum air sikit. Dia belanja hujan. Okey, dah nasib baiklah ada tebing sikit, belanja bumbung tebing yang tempat kami berteduh ni. Ada bumbung panjang dia dalam 5 kaki, dapatlah berlindung pada hujan. Pada dekat luar hujan dah basah. Saya masih harap tuan-tuan Lok, terima kasih pada 100 orang yang telah membuat pay. Walaupun saya baru stream balik buku ITBM, buku IDBE ni, Institut Buku Darul Ihsan ni baru 4 hari je. Tapi 100 orang dah buat pay. Terima kasih kalau tuan-tuan membeli lagi malam ni. Terutama saya sarankan bagi mereka yang nak digest tentang the art of seeing, mata ni. Ambil benda ni. Ini semua benda-benda yang membantu saudara lebih faham daripada sudut mana saya sedang bercakap sekarang, iaitu brain management, iaitu mengendalikan otak. Otak bukanlah sesuatu yang boleh bebas berfikir. Kita kena tentukan otak kita apa yang patut dia fikir. Kalau kita bebaskan dia berfikir, dia akan mendera saudara hingga tak tidur malam. Dia dera saudara jadi tension, dia saudara berserabut. Maka aturlah otak anda untuk berfikir mengikut skala dan keperluan supaya dia tak hanyut. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.